إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا ورسولهم وقرآنهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqasyabuhati faqad istabra lidinihi wa aradihi. Artinya, maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, yakni yang kesamaran antara haram dan halal, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Yang kedua daripada kelebihan kebaikan orang yang menjaga dirinya daripada terkena yang syubhah. Minggu lepas kita dah muzakarahkan mengenai apa itu syubhah, di mana syubhah ini perkara yang sunat kita jaga daripada kita melakukannya. Benda syubhah ni bukan kata makan je, ya, bukan kata makan pakai saja, perbuatan pun ada juga yang syubhah. Ya, termasuk kita pakai pakaian untuk solat, yang pakaian-pakaian yang syubhah, rezeki yang syubhah.
kita menggunakan hasil-hasil yang syubhat, ya. Bukan kira makan je. Makan tu sementelah lah, semua orang tahu, ya. Kadang-kadang kekayaan kita, wang ringgit kita yang kita guna daripada sumber-sumber yang tidak nyata kehalalannya. Kadang-kadang kita melabur dalam skim-skim cepat kaya. Kalau dia terus bankrupt, tak apa lagi, duit habis itu cuma kita bodoh je lah. Tapi kalau dia untung pula, lalu kita jadikan sebagai sumber makan minum kita, sara hidup kita, ya, makan pakai kita dan sebagainya, ada jadi sumber ditakuti tidak halal. Jadi jaga-jagalah siapa-siapa yang nak melabur ni. Nah, pelaburan-pelaburan di akhir zaman ni bukan hanya syubhat, bahkan banyak ada unsur-unsur yang haram, unsur-unsur riba tu banyak. Jadi pendapatan kita ni antara yang perlu kita jaga, takut terkena yang haram. Kalau syubhat itu boleh tahan lagi, pasal syubhat ni hukumnya masih halal, cumanya makruh. Tapi kalau yang dah haram, bukan. Baik, duit banyak tak tahu nak letak mana, pergi melabur. Kalau melabur kena bohong, kena tipu, kena auta, tak apa lagi. Tapi kalau untung kita makan apa? Makan yang haram. Kullu lahmi nabata minas sukhti fannaru awla bih. Lepas hadis sebutkan, tiap-tiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka lebih utama dengannya. Baik, banyak makan yang halal pun nanti roh tak kala nak keluar, ya, tak kala sakaratul maut, amat seksa sakitnya. Orang yang banyak memakan makanan yang halal, yang sedap-sedap. Makan halal yang sedap-sedap tu pun seksa. Tak kala sakaratul maut, apatah lagi kalau yang haram, ya, yang menipu. Baik, habis. Kadang-kadang yang haram ni kita tidak sedar, daripada itulah tadi pelaburan-pelaburan di tempat yang tidak kita halus-halusi. Kena ke tidak dengan syarak? Kena ke tidak dengan hukum fiqh? Jadi sebelum kita melabur, kita pergi ngaji dulu. Ya, dalam kitab fiqh dia sebut mudharabah. Ya. Saya baru dia habis bab mudharabah tak pondok kitab Matlaq Badrai. Sekarang dah masuk bab hukum jinayah, bab perlembagaan Islam. Jadi bila kita buka cerita tu, cerita tentang pelaburan-pelaburan ni, kalau orang takut azab Allah, dia sedarlah. Orang tak takut, dia selumbang. Baik, kita yang mengaji ni kita takut, kita yang solat ni kita takut. Kalau tak takut, tak solat lah kan. Jika kita takut, kita solat. Bila kita berkecimpung dengan benda yang haram, solat Tuhan tak terima, puasa Tuhan tak terima, zikir Tuhan tak terima, buat taat Tuhan tak terima, ya, mardudatun la tuqbal, tertolak semua amalan, tidak diterima Allah. Saya makan cimpung dengan benda-benda yang haram, makruh tak apa lagi.
syubhah tak apa lagi. Ya. Hari ni orang tak apa nak kisah dah tentang apa yang haram ni. Apatah lagi syubhah dan makruh. Syubhah makruh tu tahan lagi boleh kira. Ya. Benda yang khilaf hukum makan buaya. Tu khilaf ulama. Siapa nak makan, makanlah kalau dia rasa dia ikut mazhab Maliki. Ya. Baik. Yang masalah paling besar ni bukan masalah itu. Sebab binatang-binatang yang halal dimakan ni masih ada perkhilafan ulama. Masalahnya riba. Riba ni hukumnya termaktub dalam Quran, dalam hadis. Ianya sangat-sangat haram. Orang yang mula-mula memperkenalkan riba ni orang-orang Yahudi. Mereka inilah yang mencipta riba. Mencipta bank riba sampai hari ini. Jaga-jaga Yahudi bila dia sudah musnah, perang Malhamah Kubra akan meletus. Sekarang ni Yahudi sudah hampir-hampir menemui ajalnya, menemui kemusnahan. Orang-orang Yahudi sama-sama mereka sudah berbalah. Nanti mereka akan berperang sama mereka yang menuju kepada kehancuran. Tuan-tuan punya duit, jaga. Siapa duit banyak, cepat-cepat beli emas. Tak usah beli kapal terbang emas. Emas. Pisang emas pun tak apa lagi, boleh makan. Jangan simpan duit. Bila bank dunia sudah tidak laku, automatik duit kita pun tidak laku. Kita akan kembali ke zaman Nabi, orang guna dinar. Ya. Ini Nabi pesan, bukan saya pesan. Nabi dah pesan, ya. Jadi siapa duit banyak dalam bank ada 100,000, 200,000, tinggal 10,000 sudahlah. Ya. Lagi 180 beli emas. 10,000 lagi sekah penduk saya. Saya nak buat bomba subuh paik tak. Dulu dia suruh pasang lampu, saya dah pasang lampu semua. Okay. Dia kata nak paik bomba pula dah. Dia tukar pegawai ya, dia nak lain pula. Dia tanya dia berapa? Dia kata lebih kurang 10 lah Ustaz. Tak buat lagi. Tunggu dia main buat ni. Baik. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Mana tak diberi petunjuk ni apa? Nak buat ibadah tu rasa berat. Rasa malas. Rajin seminggu, malas sebulan. Kalau dia rajin, Tok Wali pun kalah. Kalau dia mari rasa malas, dia akan cerita. Malas habis. Dia kata apa tu yang Nabi kata, iman orang akhir zaman ni, dia naik turun. Paginya mukmin, petangnya kufur, malamnya mukmin, siangnya kufur. Masuk kufur tu bukan kafir. Maknanya lemah iman dia. Naik turun macam temperature. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis atau kotoran yang tidak dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhah. Najisnya ada dua. Satu namanya najis hukmi. Satu lagi namanya najis ma'ani. Orang mengaji fiqh, najisnya ada 3. Itu najis yang bahasa hukmi. Ada mughalazah, ada mutawasitah, ada mukhaffafah.
Tu kita dah biasa dah. Satu lagi najis maknawi. Najis maknawi ini pula ada 3. Satu namanya syirik jali, iaitulah segala jenis kekufuran iman. Tu namanya najis maknawi yang paling utama. Ni orang kafir. Orang Islam tak ada. Najis maknawi yang paling besar. Yang kedua, najis maknawi syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Iaitu syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik yang tersembunyi? Antaranya lebih takut mati. Takut mati, takut miskin. Tu antara syirik khafi. Berdosa lah. Syirik khafi ni berdosa. Tu Nabi kata umatku akan terkena penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, apa dia al-wahan tu ya Rasulullah? Iaitulah penyakit takut mati dan takut miskin. Nak derma takut miskin. Nak infak fi sabilillah takut jadi fakir. Risau. Bukan cukup kau goreng kau rumah kalau aku bagi. Padahal duit banyak lagi dalam bank. Duit dalam poket. Dalam poket memanglah tak cukup. Tapi kat bank tu hilang beras boleh beli daripada tu. Yang tu dia tak mau kira. Dia sayang. Ni penyakit. Penyakit al-wahan. Yang kedua, takut mati. Takut miskin, takut mati. Takut mati ni apa dia takut mati? Takut mati ni, dia takut nak berjuang dan berjihad di jalan Allah. Takut kena bunuh. Nak cakap kebenaran, risau, takut kena tembak. Cuba kita tengok bukan? Orang-orang dulu bila berjuang kena bunuh. Imam Syafi'i dipenjara dan hampir dibunuh. Imam Hanafi dipenjara dan hampir dibunuh. Imam Hambali itu lagi hampir nak dipenggal kepalanya. Syekh Qutub pengarang kitab Fi Zilalil Quran ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dilepaskan anjing gila. Syahid dalam penjara, diserang anjing gila. Cuba bayangkan orang yang berjuang berjihad dalam Allah. Dia bukan sekadar rezekinya ditutup, nyawa pun dirembat. Itu dia penyakit. Daripada 2 penyakit ini, iaitu al-wahan, takut mati, takut miskin, marilah syirik khafi yang lain. Seperti apa? Malas beribadah, hubbud dunia, kasih dunia, dendam, bakhil, hasad. Akhirnya kalau buat ibadah pula riya, takabur, ujub, sum'ah dan berbagai-bagai sifat mazmumah. Semua sifat mazmumah yang terpuji itu ialah syirik khafi. Syirik khafi ni berdosa lah? Berdosa. Wajib tak kita buang? Wajib. Itu namanya dosa qalbun, zambul qalbi. Dosa hati, maksiatul qalbi. Kemungkaran hati yang bahasa batin. Minum arak, tinggal sembahyang, judi, itu semua orang tahu lah. Itu dosa yang bahasa zahir. Itu dosa yang bahasa hati. Riya dosa besar atau kecil? Dosa besar. Imam Ghazali kata ar-riya'u zambun kabir. Riya itu dosa besar. Dia membatalkan pahala ibadah. Wajib taubat tapi tak wajib ulang ibadah. Bila dia taubat, Allah datangkan balik pahala yang hilang tadi.
Tinggal solat, dosa. Dosa. Wajib taubat serta qada. Solat dalam riak, dosa. Dosa. Wajib taubat dah? Wajib. Wajib qada dah? Tak. Itu dosa hati. Yang ketiga, syirik akhfal khafi. Syirik akhfal khafi. Alif kha ya tak titik, akhfa al khafi. Alif lam kha ya, akhfal khafi. Apa dia syirik akhfal khafi ni? Syirik akhfal khafi ni pada fiqh dia taklah nama najis. Pada tasawuf dia najis. Ya. Apa dia akhfal khafi? Iaitu sifat keakuan diri. Kita rasa kita yang solat, tak terasa Allah yang menggerakkan. Ini kita orang awam semua ada. Berdosa ada? Tak berdosa. Tapi dialah punca kita tak boleh nak khusyuk di dalam ibadat. Dialah punca rohani kita tak boleh nak naik sampai jadi orang yang arif billah. Maka orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, mereka mengamalkan tarikat sufi untuk menghilangkan syirik akhfal khafi. Jadi syirik akhfal khafi ni ibaratnya seperti kubu dia. Kubu bagi syirik khafi dan syirik jali. Kalau dia tak ada, lain-lain semua tak ada. Kalau dia ada, barangkali akan adalah syirik khafi dan syirik jali sekalipun. Pasal dia punca. Dia punca segala penyakit hati. Kalau hilang punca dia, sihat punca dia, sihat yang lain. Di mana dia duduk? Dalam hati. Maka sebab tu wajib kita menjalani hidup bertasawuf, bertarikat dan bertasawuf. Orang Negeri Sembilan dia senang cerita buat tarikat ni. Kalau Selangor payah sikit. Pasal dia jagang dengar. Orang Negeri Sembilan terkenal lah. Saya duduk Indonesia dulu. Dia tanya, tahu tak Negeri Sembilan? Dia orang tahu 3 negeri kat Malaysia. Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Dia kata, Kelantan negeri fiqh, Kedah negeri tauhid, Negeri Sembilan negeri tasawuf. Lain negeri dia tak sebut. Negeri lain tak tahu lah apa dia. Kan dia tak sebut 3 negeri terkenal lah. Jadi kita nak hidupkan hati kita dengan Allah, wajib menjalani jalan-jalan kesufian. Wajib menjalani jalan-jalan tasawuf, tarikat tasawuf. Jangan terhenti atas fiqh. Ya, jangan terhenti atas amalan yang zahir tanpa kita menitik beratkan urusan-urusan hati dan rohani. Ya, jangan duk kira nak pahala, ampunnya pahala kita tak kenal. Siapa ampunnya pahala? Kita tak mau pun nak mengenali dia, tapi nak ambil pahala dia. Kita kira nak syurga, ampunnya syurga, kita tak kenal. Kita takut neraka, ampunnya neraka, kita tak kenal. Kita nak buat ibadat, tapi yang ampunnya ibadah kita tak kenal. Kata ulama tasawuf, wala tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Maka tidak sah segala ibadah melainkan kenal yang diibadahkan. Siapa? Allah. Itu kata ulama usuluddin, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dikehendaki dalam agama itu ialah mengenal Allah. Mari ulama tasawuf dia kata pula apa? Fala tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan kenal
Tuhan yang diibadahkan. Maka jangan duk seronok cari pahala tanpa kita mengenal yang ampunya pahala. Patutnya kita kena kenal dia dulu. Macam kita nak pergi kerja lah kan. Jangan duk kira nak ke gaji ya. Company apa tak tahu. Kita nak pergi nak minta kerja, kita kena kenal company apa. Company apa nama dia? Dia kata, tukang kebun, gaji 1,000 sehari. Kerja dia apa dia? Sekian. Company dia tak tahu. Boleh tak kita terus pergi kerja? Company apa tak tahu. Minta tak lagi. Dapat tak gaji? Tak dapat. Kena pergi minta kerja dulu. Kena kenal majikan dulu. Majikan pun kenal kita. Baru kita kerja, baru dapat gaji. Bukan? Ini majikan pun kita tak kenal. Tiba-tiba cukup bulan kita pergi minta gaji. Dia tanya kita, lu siapa? Ibaratnya apa dia? Tuhan kata dalam Quran, hayhata lima Tuhan. Pergi jauh. Bawa amalan yang tak seberapa, kenal Tuhan pun tidak, nak pahala, pergi jauh. Jadi kita dalam nak mengejar kebajikan, pentingkan awal di ma'rifatullah. 68 aqaidul iman. Sudahkah kita hadam? Itu yang tauhidnya. Perkara membatalkan iman. Sudahkah kita hadam? Dulu hadam dah Ustaz. Ni dah tua lupa. Lupa kena ngaji balik. Lupa kena mutla'ah balik. Tak boleh kita biar. Kena buka baliklah kitab lama-lama. Kitab dia dah bakar dah Ustaz. Oi. Dah 6 dulu. Umur pun 12 ke dah 60 lah. Mana ada ingat? Kena ngaji semula. Fardu ain ni dia ibarat dia macam orang kaya jutawan. Satu orang tu dia ada duit 10 juta. Namanya jutawan lah bukan? Satu malam bapak penyambut masuk rumah dia. Dia gabui habis. Gabui. Dia sapu habis, dia rembat, dia rompak habis semua 10 juta. Tinggal 10 ringgit. Besok pagi adakah dia digelarkan jutawan? Dah lah. Digelarkan apa? Tok Pakih. Digelarkan Tok Pakih, tak nama jutawan. Dia nak jadi jutawan, dia kena kerja balik cari duit. Itulah ibarat dia. Iman ilmu ni kalau lupa jadi iman taklid balik. Iman ilmu kalau lupa ilmu berdoa jadi iman taklid balik. Kena pergi belajar bagi jadi reti balik, naik balik iman tu jadi iman ilmu. Iman kan ada 5 kan. Iman taklid, iman ilmu, iman aqyan, iman hak, iman hakikat. Iman hakikat, iman hak. Baik. Jadi kalau kita ni nak selamat, kena duduk puan-puan ni iman yang ketiga. Iman aqyan. Iaitu orang yang beriman dengan Allah dengan rasaan di mata hati, bukan semata-mata dengan ilmu. Pasal apa? Ada ulama kekal dalam neraka apa ada? Wa alimun bil ilmihi lam yu'mala mu'azzabun min qabli abidil watan matazubat. Dia kata apa? Orang alim tak beramal dengan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah dalam neraka sebelum kafir yang menyembah berhala. Wa'iyyazubillah. Alim macam mana tu? Munafik. Orang alim yang jiwanya munafik. Munafik ni apa? Menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur. Hati kata nak Islam, mulut kata Islam. Mulut tu nak Islam, tapi hati benci Islam. Kadang-kadang kita tak perasan, ya. Sebab tu dah pentingnya akidah.
Baik, habis. Dan yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Maknanya dia nak buat baik tak boleh. Tertegah jadi orang baik. Duit banyak. Pergi makan ni sebagai Los Angeles. Sampai habis satu kampung jealous. Los Angeles tadi. Tapi tangga masjid tak pernah pergi. Ni ya, contoh. Bukan nak kita siapa. Saya dah tahu ustaz ni main duduk sepanah orang. Bukan kita contoh untuk diri kita lah kan. Contoh untuk diri kita. Itu bermakna apa? Barangkali ada sumber-sumber rezeki kita yang Allah tak reda. Bila ada sumber rezeki yang Allah tak reda, maka harta-harta kita tadi itu tidak mahu bawa kita pergi ke tempat taat. Pergi ke tempat mungkar mudah ya. Nak pergi masjid ya, sakit perut, sakit kepala. Sang kawan ajak meeting pula. Meeting ngam 7:30 petang. Tentu bila tengah azan. Habisnya pula bila? Pukul 5:50 pagi. Ngam pula. Tu bila 2 azan subuh. Bila nak pergi sembahyang? Apa dia meeting dia tahu lah. Rupanya meeting macam mana cara nak cat langit. Bila nak habis? Itulah dia. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita nak tahu, kata Syekh Atta'ilah As-Sakandari itu, pengarang kita hikam. Kalau kita nak tahu rezeki kita tu ada berkat ataupun tidak, lihat ke mana rezeki itu membawa kita pergi. Lihat di mana rezeki itu bawa kita pergi. Pergi ke mana rezeki itu banyak. Itu tanda rezeki itu berkat. Kalau nak tengok pula umur kita berkat ataupun tidak, lihat pada pekerjaan harian kita. Lebih banyak kerja Allah ataupun kerja roblah. Roblah ni lalai. Kalau dia tengok handphone, tak boleh katalah tengok handphone ni sia-sia. Ada juga yang manfaatnya bukan. Kalau dia tengok handphone, apa cerita yang dia rajin tengok? Doraemon ke apa? Itu tanda handphone tu berkat ataupun tidak berkat. Kereta berkat tak berkat? Kereta tu banyak bawa dia pergi mana? Dia guna kereta tu untuk buat apa? Banyak taat ke? Banyak lalai ke? Banyak maksiat? Harta, rumah kita. Dalam rumah kita tu banyak dengan Quran ke, dengan ceramah ke, ataupun banyak dandut lenggi-lenggi. Apa lagi? Kita kaji tengok apa benda yang kita ada ni. Nak tahu nikmat tu rahmat Allah ke atau istidraj. Nikmat ni ada dua. Nikmat ini ada dua. Satu rahmat, satu istidraj. Nikmat yang berbentuk rahmat iaitu segala yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, yang kita bawa kepada ketaatan. Itu bermakna nikmat itu rahmat. Nikmat yang berbentuk istidraj ialah nikmat yang kita dapat, kelebihan yang kita dapat, kita bawa kepada yang Allah murka. Jadi orang-orang sufi, kalau dia dapat nikmat, dia akan berdoa, Ya Ilahi, Ya Rabbi,
andai kata rezeki ini merupakan rahmat darimu, maka berkatilah dia akan diriku. Andai kata nikmat ini adalah istidraj, maka kau hilangkanlah ianya dariku dan aku bertaubat dari istidraj. Itu orang sufi. Itu kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Dia doa dulu. Dia dapat rezeki, dia doa dulu. Minta Tuhan, ya, pilihkan untuk dia. Bukan dia pilih sendiri. Kalau rezeki ini adalah rahmat darimu, maka kau berkatilah ia bagi diriku. Kalaulah ianya istidraj, maka kau hilangkanlah ia dariku. Dan aku bertaubat dari istidraj. Cuba tengok, berhati-hati sungguh orang sufi memilih rezeki. Takut terkena yang haram, yang Allah murka. Maka sebab mereka berhati-hati itu, mereka ni bukan terkena yang haram. Bukan hanya yang haram atau syubhat, yang harus berlebih-lebihan pun tidak mereka ada. Kalau ada, semuanya disebarkan untuk agama. Ya, digunakan untuk agama. Itu tanda-tanda rezeki itu diberkati Allah. Hidup itu dirahmati Allah. Tu kata, kata Syekh Atha'illah As-Sakandari, kalau kita nak tahu rezeki kita ni berkat ataupun tidak, dan kalau kita nak tahu umur kita ni berkat ataupun tidak, maka kalaulah kita dapati lebih banyak yang tak baik daripada yang baik, maka mohonlah kepada Allah agar ditunjukkan jalannya. Jangan kita lupa. Ya Allah, aku nak jadi baik, ya Allah. Setelah aku dapati, aku kira-kirakan hidupku ini lebih banyak yang menjauhkan diriku dari rahmat-Mu. Sebab salahku, maka aku mohon kurniakanlah hidayah dan taufik-Mu pada aku. Aku takut azab-Mu. Aku takut su'ul khatimah. Hendaknya kena minta. Jangan duk rasa kita tak apa dah. Aku sembahyang tak tinggal dah. Puasa Senin Khamis dah. Derma selalu derma dah. Apa lagi? Zikir rajin zikir dah. Baca Quran hari-hari dah. Ya, kalau mati pun tak apa dah. Orang macam ni sebenarnya tak ada pahala langsung di sisi Allah. Itu namanya orang ujub. Orang ujub ni, ala ujub zambul kabir. Ujub ni dosa besar. Tak ada pahala bagi dia. Semuanya tipu daya. Ya, tipu daya. Bila kita buat satu ibadah, kata ulama tasawuf, hendaklah kau lupakan segala ibadah itu, seolah-olah kau tak pernah mengerjakannya. Jangan ingat-ingat. Ibarat kita ambil batu lempar ke laut, jangan duk turun cari. Jangan ingat. Yang kau nak ingat, ingat dosa kamu dengan Allah. Lalu kau bertaubat. Begitu juga kita dengan manusia. Kebaikan kita dengan orang, jangan kita ingat. Ingatlah kebaikan orang kepada kita. Macam mana kita nak balas. Begitulah kaedah. Ya, kita nak cari redha Allah. Baik, habis di situ. Dan jika mengerjakan ia akan dia, kalaupun orang yang makan perkara-perkara yang haram dan yang syubhat tadi mengerjakan ketaatan, nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Duit habis itu boleh buat sedekah, tak ada pahala. Ya. Orang yang ada subuh-subuh yang haram ni, dia buat taat pun dia tak boleh nak jadi ikhlas.
Dia nak namamu dikenang. Dia nak namamu dikenang. Tu tanda-tanda ibadah tak diterima. Nak nama. Nak glamour. Glamour ni apa dia? Bahasa Arab disebut sum'ah. Nak nama dia dikenang, nak nama dia disebut-sebut orang. Dia tak menunjukkan dirinya, tapi dia nak orang tahu dia lah tu. Tu namanya sum'ah. Ya. Tu namanya bahasa baru orang panggil gila glamour. Maka dengan sebab ada penyakit itu, ibadahnya tak diterima Allah. Kita ada tak? Ada. Saya tak ada tak? Ada. Contoh saya tak ada. Orang awam, dia akan ada penyakit itu. Cumanya kalau ditolong Allah, Allah akan memasukkan dalam hatinya petunjuk. Ini namanya ujub, taubat olehmu. Kalau kita nak cakap, begitulah bahasa. Kalau kita ni nak ditunjuk Allah, nak ditolong Allah, jadi pahala kebajikan yang kita buat tadi, bila datang penyakit riak, takabur, ujub, sum'ah ni masuk dalam hati, Allah akan detikkan dalam hati, ini riak, taubat olehmu. Ini sum'ah, taubat olehmu. Ini ujub, taubat olehmu. Ini hubbud dunya, ini takabur, taubat olehmu. Tu namanya apa dia? Khutrah minar Rabbi, bisikan dari Tuhan. Tu namanya khutrah Rabbani. Orang-orang menjalani kehidupan agama menurut sunnah Nabi, dia akan ditolong Allah untuk membersihkan hatinya, mengikis sifat-sifat mazmumah itu. Jadi kita kena kenal mana itu riak, takabur, ujub, sum'ah, hubbud dunya, ya, hasad dan sebagainya, supaya amalan kita tadi jadi bersih, jadi khalis, barulah diterima Allah. Macam kita nak solat lah. Kita nak solat, kain kena air kencing. Kain kena air kencing, Pak Imam. Pergi pegang cucu saudara mana tak tahu, anak saudara, dia kencing atas kain. Balik-balik, dia kelibai jemur itu tak basuh. Besok subuh dia mari sembahyang subuh. Jadi sembahyang dia sah. Sembahyang makmum. Makmum tak tahu tak apa sah. Sembahyang dia seorang tak sah. Dia kena qada. Dia kena lah qada. Pasal apa? Sembahyang bawa najis. Najis yang zahir. Senang tak dia faham? Senang. Senang tak basuh? Senang. Senang tak qada? Pun senang. Tapi kalau najis yang batin, bukan senang nak hilang ni tuan. Riak, takabur, ujub, sum'ah, ananiyah tadi bukan senang nak buang. Melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Tuhan nak tolong kita, Allah beri kita kesungguhan, himmah untuk mujahadatun nafsi. Yang tu kena minta tolong dengan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya, kurniakanlah hidayah kepadaku, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang benar. Sirat ni jalan tauhid. Dalam bahasa Arab, jalannya ada banyak istilahnya. Ada jalan dengan istilahnya sirat. Ada jalan istilahnya tariq. Ada jalan istilahnya syariah. Syari'atun, tariqatun, siratun. Kalau siratun itu jalan tauhid. Kalau tariqah itu jalan tasawuf. Kalau syariah itu jalan fiqh. Tiga-tiga kena ada.
baru namanya mukmin lagi muttaqin. Satu saja tak boleh, kena ada tiga. Begitulah tadi, bukan kita kena najis air kencing saja. Yang zahir itu baru syariatun. Itu najis dalam yang riak dan kabur tu. Itu namanya tariqatun. Kita solat kena Allah, itu namanya siratun. Itu yang kita diminta ihdinas siratal mustaqim. Itu yang paling utama, tauhid. Tauhid dulu baru mari tasawuf, barulah fiqh tu jadi cantik. Ya. Jadi jangan cari pahala dulu, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Bukannya kerja dulu, cari kerja dulu. Nanti ada kerja, tak ada gaji. Bukan? Gitulah kita kena cari Tuhan dulu. Baik. Jangan kira nak ke pahala tapi tak kena yang empunya pahala. Jadi tertipu daya kita. Ya. Baik. Cuba kita tengok 1 bulan ada berapa kuliah tauhid kita. 1 bulan ada berapa kuliah tasawuf kita. 1 bulan ada berapa kuliah fiqh kita. Sebagai kesungguhan kita nak menuju ma'rifatullah. Kita kena kira, kena ambil kira. Macam mana kita duk kira duit sebulan gaji banyak ni, nak buat apa, berapa nak simpan. Ilmu pun kena buat lagu tu. Kami dah tua. Kita tua ni lah kena standby lebih. Orang muda ada apa? Tak ideal dia muda lagi. Dia panjang lagi umur dia. Kan? Macam saya kan juga putih lah. Tuan-tuan juga dah habis. Kita ada orang sekejap. Betul tak? Yang tak ada jagut, muda lagi. Jadi, apa yang kita nak buat? Itulah kita kena hitung tauhid kita berapa, fiqh kita berapa, tasawuf kita berapa sebulan kita ngaji. Nabi kata Allah Ta'ala kata apa? Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Apa yang kita nak hitung? Hitung itulah dia. Hitung kita ngaji banyak mana. Sebab apa? Penting sangat ngaji ilmu ni. Kata Hasan Al-Basri, tidak aku dapati ibadah yang lebih mulia dari perang fi sabilillah melainkan menuntut ilmu. Itu dia rupanya. Menuntut ilmu tu lebih tinggi dari perang sabilillah. Di awal Islam, perang sabilillah tu paling mulia. Tapi setelah iza jaa nasrullahi wal fath, ilmu dulu, bukan perang. Ilmu dulu, lepas tu baru pergi perang. Sebelum tu perang dulu. Hari ni petang dia masuk Islam, malam dia masuk Islam, pagi besok Rasulullah dah ajak pergi perang. Tapi setelah Islam sampai ke zaman kegemilangan ilmu. Itulah maksud Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, anak murid kepada Huzaifah Al-Yamani. Zamannya dia seorang saja yang dibenarkan mengajar tafsir di Masjid Basrah kerana kealimannya. Itu Imam Hasan Al-Basri. Baik. Kita berhenti sekejap tu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam. Ada nak tanya ke? Masjid ni bagus, tak ada orang nak tanya. Saya senang main sini. Saya bukan nak tanya. Kadang-kadang orang tanya apa ni juga, tanya jawab macam mana. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم